akan tengok chapter 2 which is alkane. But before I proceed, nampak tak gambar lembu kat depan ni? Okey, apa simboliknya lembu tu dengan chapter tu? Chapter ni. Apa simboliknya lembu tu yang tengah buat something tu dengan chapter ni? Dalam kentut atau gas. Kentut tu sejenis gas. Okey. Awak pun, kita sebagai manusia pun kita kentut. Okey. So, Miss bukan nak highlight kentut tu. Miss nak highlight gas. Okey. Ayo, tolong guna email MOE ya. Susah Miss nak ni. Okey, so nak cakapnya kat sini bahawa gas yang dikeluarkan tu sebenarnya gas butane. Okey. Important fact, okay, general fact untuk awak lah, sebenarnya anything yang berbau busuk adalah gas butane. Contoh, awak punya bau kaki. Bau kaki awak tu adalah gas butane. Bau ketiak juga sejenis gas butane. Ada juga yang kita gunakan untuk memasak. Okay, such as gas methane. Okay, methane digunakan untuk memasak. So sebenarnya alkane ni digunakan secara meluas dalam kehidupan seharian kita lah. Okay, so now ada 5 subtopik dekat sini. So hari ni kita akan tengok 2. Kita akan tengok structure of alkane. Okay, kita akan tengok macam mana rupa alkane and also kita akan bagi nama kepada alkane tersebut. So terus proceed. Okay, alkane are known as saturated hydrocarbon. We have discussed before this. Saturated means that the compound contain only carbon-carbon single bond. So, because of that, we call alkane as saturated hydrocarbon. So, alkane ada 2 jenis. Kita ada open chain alkane. Open chain tu maksudnya dia straight chain alkane. Okay, straight chain alkane. So, formula dia CnH2n plus 2. Contoh, if you have formula of C2, okay, maksudnya N awak 2 lah. So, dekat sini, 2 darab 2 tambah 2, 4 tambah 2, so H 6. So, nampak je macam ni nanti, oh, this is alkane. Untuk lebih tepat, ini adalah ethane. Okay, so itu formula dia. Another example, C4H10. So, ini adalah butane. Sekejap. Okay, next. Okay, next kita ada cycloalkane. Okay, cycloalkane maksudnya dia cyclic alkane. Contoh, segi 4, segi 3 and so on. Okay, formula for cyclic alkane is CnH2n. Beza dengan straight chain alkane. For example, this one. So the formula is C4H8. Okay, hidrogen dia 2 kali ganda bilangan karbon. So, itu untuk cyclic. Kalau yang ni C3H6. Okay, C3H6. Okay, now kita tengok rupa open chain alkane. Selain segi 4 dan segi 3, dia boleh jadi cyclopentane like this. Sorry, ini open chain, sorry. Example of open chain, Miss bagi contoh pentane. Okay, so open chain maksudnya dia straight chain. So this is the structure for pentane. So kalau cycloalkane, rupa dia nanti segi 5. Itu contoh alkane lah.
Okay, ni typo sikit ah. So, kita akan tengok nomenclature of alkane. Nomenclature ni maksudnya kita nak bagi nama. Name of alkane. So, setiap organic molecule ni ada nama. So, cara kita nak bagi nama kepada organic compound, dia ada tiga. Dia ada tiga fasa. Okay, the first one, kita mesti tulis prefix. Prefix tu maksud dia substituent tu dekat carbon mana. Okay, parent. Parent adalah the longest carbon chain. Parent. Suffix ni bagi tahu kita functional group apa yang ada dalam compound awak. So, kita tengok. So, ini dia punya rule. So, kalau kita nak bagi nama pada alkene, okay, so kita mesti follow this one. Prefix first, parent, last one, suffix. So, kita tengok. Before that, this one you have to hafal. If one carbon, so nama dia adalah methane. Kalau dua carbon, okay, two carbon means that your compound is ethane. Kalau straight chain, 3 carbon, your compound is butane. Propane. Followed by butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane until decane. So, Chinese New Year ni, tolong hafal semua ni. Methane up until decane. Okay, up until decane. So, now kita terus bagi nama lah. So, dia ada 4 main step dekat sini. Okay, the first step, kalau kita nak bagi nama kepada compound, we have to find the parent name first. Okay, parent ni maksudnya the longest carbon chain. Okay, sekarang ambil highlighter masing-masing. Okay, ambil highlighter masing-masing. Kita cari carbon yang paling panjang. So, kalau ikutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so that is carbon paling panjang. Tetapi ada satu lagi. Awak boleh juga kira daripada sini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita ke bawah, dia akan ada 7 carbon. So, the longest carbon chain here is not 6. Nampak tak? The longest carbon chain adalah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, maksudnya dekat sini, bila kita nak cari carbon chain, dia bukannya bermaksud straight chain tau. Dia bermaksud rantai tu bersambung. Okay. So, kalau awak ambil yang atas, dia 6 carbon je. Kalau ambil dari kiri ke bawah macam gini, the longest carbon chain is 7. So, kita akan ambil yang 7 tu. Faham? Okay. So, kalau faham, so kita bagi nama dulu kepada dia punya parent. So, kalau 7, namanya adalah heptane. Here. Heptane. Kena hafal lah sebab dalam exam dia tak bagi tu. Okay, so kalau 7, parent dia, nama dia heptane. Okay, now. Sebelum tu, sorry. Okay, parent dia, nama dia heptane. So, awak label siap-siap dekat situ. Label siap-siap. So, yang miss tak apa kita panggil ni, tak highlight kan? Yang ni awak bulatkan. So, yang kita bulatkan ni, ini namanya substituent. Substituent. Okey, kalau CH3, dia berasal daripada CH4. CH4 maksud dia methane kan? So, kalau CH3 maksud dia, nama dia akan jadi metal. So, methane jadi metal.
So sekarang ni metal ni dia berada dekat carbon ketiga. So how do I know? After you find out the parent name, second step you have to do is number the main chain. So the first step is find out your parent, find out the parent first. After dah jumpa, next we have to number the main chain. Okay, now bila kita nak letak nombor, ada dua possibility kat sini. Awak boleh start daripada kiri ataupun daripada kanan. So untuk kes ini, Miss akan letak dia daripada kanan. Kanan. Ya betul lah. Daripada kanan. Okay, so Miss akan letak dia daripada kanan. Kenapa? Sebab kita akan bagi lower number to this substituent. Okay, kita nak letak dia, kita akan bagi lower number kepada metal tu. So nama compound ni adalah 3-methyl. 3 means that methyl is at carbon number 3. So the parent tadi namanya is heptane. So nama compound ini adalah 3-methyl heptane. Okay, so now kalau Miss letak nombor daripada kiri, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, kalau Miss number daripada kiri, carbon ni yang ada metal ni dia akan jadi number 5. So antara 5-methyl heptane dengan 3-methyl heptane, kita akan guna yang 3-methyl heptane sebab kita nak lower number we want the lower number for the substituent. That is the main rule here. Okay, sampai situ. Ada soalan nak tanya? Faham? Okay, now kita proceed lagi. Okay, next. Kita cari for the second one, we find out the longest carbon. 1, 2, 3, 4. Okay, ada 4. Kalau straight ni ada 4. Tapi cuba awak ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Rupanya bukan 4. Tetapi karbon yang panjang ada 5. So, kalau 5, apa nama parent awak? Kalau 5, pentane. Okay, good. Kalau 5, pentane. Okay, good, pentane. Okay, dekat sini ada berapa substituent sekarang? Yang Miss tak highlight tu, itulah substituent awak. So, ada 2 kan? Okay, 1, 2 here. Okay, next step nak buat apa? Next step nak buat apa? Letak nombor. Okay, good. Letak nombor. Okay, now nak letak nombor daripada kiri ke daripada kanan? Daripada kiri. Okay, awak kata kiri ya. Kita try dulu daripada kiri. Okay, kalau daripada kiri, apa nama compound ni? Okay, good. 2, 3, dimethyl pentane. 2, 3, dimethyl pentane. Okay, good. Very good. Okay. So, sebenarnya kalau Miss bagi nombor, kalau numbering daripada, kalau kita letak number daripada sebelah kanan, so 1, 2, 3, 4, 5. So, kalau daripada kanan, substituent akan berada dekat 3, 4. So, dimethyl pentane. Okay, so this one is not acceptable lah because we want to give lower number
to the substituents. Okay, now let's proceed. Okay, here it says that it does not matter if the chain is straight or bent. All the following are the same actually. Okay, so maksudnya dia nak cakap kat sini, bila kita nak cari parent tu dia tak semestinya susunan dia tu straight. Dia boleh jadi bengkang-bengkok. Dia punya rules adalah as long as carbon-carbon tu bersambung. So macam ni kan, nampak macam berbeza, tapi actually all of the compounds here are the same. All of the compounds here are the same. This is butane. Okay. Kalau nak tanya soalan, boleh interrupt Miss. Okay, let's do more complex compound lah. Okay. Tapi macam biasa je dia punya konsep. So now, to give the number for this, to name this compound, macam biasa kita cari longest carbon chain. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So cuba cari lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So memang tak ada dah lah. So the longest carbon chain is 8. So kalau 8, nama parent awak adalah octane. Okay, octane. So now here you have 3 substituent. 1, 2, 3. Okay, now CH3 awak dah tahu nama dia metal. Okay, kalau CH2CH3 nama dia adalah ethyl. Later kita akan tengok nama-nama substituent. So ethyl ni berasal daripada ethane. So kalau ethane, formula ethane is CH3CH3. So when ethane lose 1 electron, it become ethyl. Okay, now, so kalau ada substituent, okay, sekarang ni ada 3. So rules dia tetap sama, kita akan bagi lowest number possible towards the substituent. So kita akan start daripada kiri lah, dia sangat obvious. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so kalau kita numbering from left to right, macam yang Miss buat tadi ni, left to right, kita akan jumpa first substituent pada carbon number 2. Okay, kalau awak letak numbering daripada kanan, so you akan jumpa your first substituent dekat carbon number 1, 2, 3, 4. Dekat carbon number 4. So kita takkan letak lah, kita takkan terima lah kalau letak nombor daripada kanan. Okay, kita akan letak numbering start from left. So, okay, now macam mana nak bagi nama? So kalau you ada 2 substituent yang berbeza nama dia, so this one letak siap-siap metal. So nak letak metal ke nak letak ethyl? Okay. So kalau jumpa kes macam ni, kita akan follow alphabet. Okay, we must follow alphabetical order. Di mana kita jumpa E dulu kan, baru M. So kita akan letak ethyl dulu kat depan. So macam mana nak letak ethyl tu? So sekarang ethyl dekat carbon number 5. Ethyl dekat carbon number 4. So 4 ethyl. Next 2, 3 dimethyl octane. 4 ethyl, 2, 3 dimethyl octane. So when we want to name the compound, we must follow alphabetical order. Kita akan sebut ethyl dulu, barulah methyl. Kalau ikutkan D lah dulu kan. Okey, D ni
nanti kan, di, tri, semua ni kita tak akan ambil kira. Sebab dia bukannya nama, dia hanya menunjukkan bilangan. Okay, so kita proceed lagi. Okay, if the, oh ya, yeah. 25 sebab metal ni dua-dua metal pertama dekat karbon kedua, metal kedua ni dekat karbon kelima. Oh, sorry, 25 lah kan. Sorry. Perasan awak. Bagus. 25, sorry. Okay, 25 dimetal octane. Okay, thank you. Next, kita proceed. If the first substituent is the same distance from both ends, okay, number the chain to give the second substituent lower number. Okay, so kalau jarak dua-dua tu sama, so macam ni kan, contoh, parent dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so hexane lah. So, kalau kita numbering daripada kiri ataupun kanan, sebenarnya sama je. Okay, sebab kita akan jumpa substituent dekat carbon number 2. Kalau daripada kanan pun, dekat carbon number 2. Tetapi, kita akan ambil kira second substituent. Okay, kalau first substituent tadi, kalau dari kiri ke kanan, nombor 2. Kalau dari kanan ke kiri pun nombor 2 juga. Ni, first substituent ni. Okay, sekejap Miss bulatlah senang. Okay, katakanlah yang Miss bulat tu, itu kita punya first substituent. So, kalau letak number dari kanan, kiri, dia jadi nombor 2. Kalau daripada kanan pun nombor 2. Okay, so lepas tu tengok second substituent. So, kalau ini first substituent, inilah second substituent awak. So, second substituent, kalau daripada kiri, berada dekat carbon number 2. Okay, kalau ni, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, second substituent dia berada dekat carbon number 5. So, 25 dengan 22, obviously kita tak akan ambil 25 lah. Kita akan ambil yang 22. So, for this one, okay, disebabkan dia ada 3 substituent yang sama, so tak perlu risau. Hanya letak nombor saja. So, 2, 4, 5. 2, 2, 5. Sebab dia ada 3, so kita akan gunakan prefix tri. So, trimethyl, parent dia hexane. Trimethyl hexane. Okay, so kita macam tak boleh nak letak number daripada kanan lah, sebab nanti nombor dia jadi besar. Okay. More example. Okay, let's have a look at another example. Apa-apa pun cari parent dulu. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Again 6. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so kalau ke bawah pun sama. So kita ambil yang ni lah. 6. Kalau 6, hexane. So now, the substituents are different. This is metal. This is ethyl. Okay. So, kalau methyl ethyl, okay, nak bagi priority kepada siapa? Okay, kita akan bagi priority, sebenarnya kita akan bagi priority pada substituent mana yang bagi nombor yang paling kecil. Kalau daripada kiri, okay, kalau daripada kiri, 1, 2, 3. Okey, 3, 4, 5, 6. So, kalau daripada kiri, ethyl akan berada dekat karbon 4, methyl dekat karbon ketiga. Kalau daripada kanan, sekejap guna pen lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kalau daripada kanan, ethyl dekat karbon ketiga, methyl dekat karbon keempat.
Basically sama je ni. 4, 3, 4, 3 ni tambah-tambah ni 7. Okay. So kalau sama, don't worry, kita akan bagi priority ikut alfabet. Okay. Kita jumpa ital dulu baru mital. So kita akan numbering from left to right. So nama compound ini, the name of the compound is 3-ethyl 4-methyl hexane. 3-ethyl 4-methyl hexane. Okey, sampai sini boleh? Okey ke sampai sini? Okey. Dah pening dah. Okey, now kita tengok contoh-contoh substituent. Okey, untuk pengetahuan semua, substituent yang awak akan belajar bukan metal dengan ethyl je tau. Ada banyak. Okey, so metal yang kita kerap jumpa which is CH3. Ethyl kita dah jumpa CH2, CH3. Propyl. Okey, propyl berasal daripada propen. So kita tahu propen ada 3 karbon. So propyl maksudnya dia hilang satu hidrogen lah. So CH3, CH2, CH3. Okey, so kita ada substituent yang nama dia isopropyl. So kalau isopropyl, dia ada 3 karbon, tapi karbon tu macam gini. Okey, sekejap mana Miss punya pen. Okey, yang hijau ni adalah parent lah. Tak kisahlah berapa carbon parent tu. Okey, so parent attached to this one. So, contoh, Miss bagi contoh let's say you ada butane. Lepas tu dekat carbon kedua, you ada structure macam gini. Jumpa macam gini ni. So this is isopropyl. Kalau dalam bentuk skeletal, isopropyl ni rupa dia macam kaki ayam. Kaki ayam. Okey, so nak senang ingat, ingat dua kaki ayam ni. Okey, so nanti kita akan jumpa example baru awak akan nampak lebih jelas lah. Next is butane. So butane ada 4 karbon. Okay, so first is butyl. Okay, structure for butyl is CH2, 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 CH3. Harapnya sambil Miss sebut ni awak boleh salin terus sebab Miss tak tahu bila Miss boleh upload the video walaupun Miss memang record sekarang ni. Tapi kalau tak sempat salin ke boleh snap Okay, next isobutyl. Okay, kalau isobutyl sorry terpaksa guna ruang tu. Okay, this is the structure for isobutyl. Sorry. Sorry tertukar dengan sek butyl. Sorry. Kita buat sek butyl sekejap. Kalau sek butyl maksudnya parent tu bonded to secondary carbon. Kalau isobutyl
Sorry ya, kalau internet tak stable dia akan lari-lari sikit. Okey. Kalau isobutyl, the structure is like this. Okay, last one is third butyl. So third butyl maksudnya dia bonded to tertiary carbon. Third butyl maybe lebih jelas ha. So that is third butyl. So next is pentane. So kalau pentane maksudnya dia ada 5 karbon. So rupa substituent dia adalah P tu parent ah. CH2 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 CH3. Okey, dia ada 5. So kita ada neopentyl. Neo maksudnya sec pentyl lah sebenarnya. So CH3 CH CH2 CH2 CH3. Okay, that is neopentyl. Okay, next kita juga ada cyclic compound as substituent. Contoh, cyclopropyl. Propyl maksudnya 3 karbon. So kalau 3 karbon, kita tahu dia adalah segi 3. Dan segitiga tu bonded to parent. Next kita ada cyclobutyl. Cyclobutyl maksudnya segi 4. Okey, kita ada phenol. Okey, phenol ni is benzene ring. Okey, phenol ni ada benzene ring and at the benzene ring tu ada Miss letak kat sini. Ada CH2. Dan barulah dia bonded to parent. Okey, nanti kita tengok contoh. Next is benzyl. Oh, sorry, maaf sorry. Phenol is benzene ring attached to parent. Sorry. Benzyl yang ada CH2 tadi. Sorry ya. Again, P ni bukan huruf tau. P ni ada merujuk pada parent. Okay, boleh jadi hexane, heptane and so on. Okay, more substituent. Kalau bromo, substituent awak is bromine. So kalau Cl, kita sebut chloro. Kalau fluorine, kita akan sebut fluoro. Kalau iodine, kita akan sebut dia iodo. So nama dia kalau halogen ni kita akan tukar jadi OOO kat belakang. So kalau ada OH, so hydroxyl. Kalau ada NH2, kita akan panggil dia amino. Kalau ada CN, okay, that is cyano. And if you have NO2, so nama dia adalah nitro. Okay, ada lagi tak? Oh, tak ada dah. Okay, so agak banyak kat situ.
Okay, nak kena hafal ke semua ni? Yes, semua ni kena tahu. Especially yang ke atas ni. Yang kerap keluar, this one. Isopropyl, isobutyl, set-butyl. Tu semua kena tahulah. Okay, dah snap gambar ke? Dah snap gambar ke? Nak tengok yang mana? Yang ni? Dah ke? Dah ke? Dah. Okay, last one. And ya? Ya. Yang mana? Nitro ni ke? Oh, NO2. NO2. 9 awak. Alright. Okay, proceed lagi, sikit lagi. Okay. Okay, this one, dia nak cakap apa ni? Okay, if two substituents are present on the same carbon, use that number twice. Okay, now, kalau ada dua identical substituent, kita akan gunakan di. Kalau ada 3, tri. Kalau ada 4, tetra. Okay. So, for example, this one kita dah discuss kat atas tadi. So, Miss tak discuss lah. Okay, yang ni. Okay. So, this one. Okay, find out the parent first. Okay, apa-apa pun cari parent dulu. So, parent dia is 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, now tell me. Miss nak letak number daripada kiri ke kanan? Miss nak letak number daripada kiri ke kanan? Kanan. Dari sini ya. Daripada? Hello? Hello? Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lambat signal Miss sampai kat awak ni. Okay, daripada kiri lah. Sebab kita nak bagi lower number to our substituent here. So, nama compound ni adalah 2,2-dimethyl hexane. 2,2-dimethyl hexane. Okay, so now compound A. Ada siapa-siapa nak cuba tak compound A? Compound A, ada siapa-siapa nak cuba? Two, 4, 5, trimethyl. Apa nama parent dia tadi? Hexane. Okey, ada jawapan lain? Semua setuju? Okay, good. 2, 3, 5.
Trimethyl hexane. Okay, now beza dua ni adalah sebab seorang bagi number daripada kiri, seorang bagi number daripada kanan. Okay, now the correct answer is 235 lah. Sebab kita nak bagi lower number towards our substituent. Okay, 235. Yang ni 245. So obviously yang ni lagi kecil lah nombor dia. Okay, compound B. Compound B, anyone nak try? Ada siapa-siapa nak cuba? Nampak macam susah. Tapi tak sebenarnya. Cari parent dulu. Okay, the longest carbon is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada lagi panjang tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama je lah. Okay, now kita bagi nama pada substituent. This one, kita dah tahu methyl. So, this one, methyl. Yang ni. Yang ni yang baru kita jumpa. Nampak macam kaki ayam, dua kaki ayam kan? Ingat, kalau dua kaki ayam macam gini, this is isopropyl. Okay, isopropyl. So, bila kita nak letak number, okay, so kita akan letak number daripada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. So, basically sama je lah. So nak letak number daripada atas ke bawah? Bawah. Kenapa bawah? Sebenarnya sama je sebab kita, this is methyl. Kalau ikut alfabet, I, J, K, L, M, N kan? So, I dulu baru M. So, nama compound ni adalah isopropyl. Okay, 3-isopropyl 4,5 dimethyl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dimethyl heptane. Okay, that is our compound. Sekejap nak tengok ada banyak lagi tak. Okay, semuanya exercise. Okay, tak apa. Okay, next kita proceed lagi. Okay, now kalau awak jumpa condense, Miss galakkan untuk awak expand ataupun lukis skeletal structure. Sebab kalau macam gini kan, susah sikit. So, Miss akan lukis dia secara skeletal lah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dekat karbon ketiga, 1, 2, 3, ada CH2, CH3. Dekat karbon keempat, ada CH3, CH3. Bila kita kembangkan, rupa-rupanya the longest carbon chain is 5. Bukannya 4. Okay. So, ini CH3 lah. Ini methyl. Yang ini adalah ethyl. Ini methyl. So ingat, kita akan meletak nombor daripada kanan.
Sebab walaupun ada dua substituen berbeza, prioriti kita adalah kita nak bagi lower number kepada substituen. Okey. Tapi bila kita bagi nama, kita akan letak ikut alfabet. So 3 ethyl, 2 methyl, 2 methyl pentane. Okay. 3 ethyl, 2 methyl pentane. So that is our third compound lah. Okay, DEF. Okay, sila buat sebagai homework. Kita akan discuss masa jam kedua nanti. So this one also try do on your own. So Miss nak masuk sikit dekat naming cycloalkane. Okay. So kalau cycloalkane, cara penamaan dia sama je macam alkane tadi, cuma kita tambah perkataan cyclo je kat tengah tu. Contoh cyclopropane, propane 3 karbon, kalau 3 karbon segitiga lah. Kalau segi 4 kita akan sebut dia cyclobutane. Kalau cyclopentane rupa dia adalah segi 5. Okay, dia ada cakap kat sini. If only one substituent present. Kalau ada satu je substituent, kita tak perlu letak nombor. Okay, kalau straight chain tadi wajib. Kalau cyclo tak perlu letak. Okay, so kita akan letak nama dia. Chlorine tadi kan, chlorine, chloro, cyclopropane. So cyclopropane ni parent awak. Okey, kalau yang ni segi 6 ni parent. So kalau 6 karbon, kalau ikutkan 6 karbon hexane lah. Tapi kalau dia cyclic, nama dia cyclohexane. So for this one, nama dia is methyl cyclohexane. Methyl cyclohexane. Okey, so itu untuk cycloalkane. So kalau ada lebih daripada satu substituen, kita akan letak nombor lah, obviously. So ada dua kaedah. Kita akan letak number sama ada clockwise ikut arah jam ataupun anti-clockwise. Okey, anti-clockwise. So kalau yang case ni, kita akan letak dia secara clockwise. 1, 2, 3. Tak boleh letak dia anti. Kalau awak letak dia anti, kalau anti dia akan start daripada sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, kita tak nak bagi substituen kita nombor yang tinggi. So, this is our compound lah. Nama dia adalah 1,3-dimethyl cyclohexane. Kalau yang ni 1,4-dimethyl cyclohexane. Oh, satu lagi Miss nak tegur, bila kita nak tulis nama tu mesti satu perkataan yang bersambung. Maksudnya tak boleh buat dua baris, tak diterima. Okey. So kalau ada dua substituen yang berbeza, okey, satu methyl, satu ethyl, so kita akan bagi prioriti dekat ethyl sebab kita akan follow alfabet. Okey. So kita akan bagi ethyl ni karbon nombor 1, methyl karbon nombor 3. 1, 2, 3. So numbering sebenarnya anti-clockwise lah. So untuk kes ni, nama compound ni adalah 1-ethyl 3-methyl cyclohexane. So ingat,
Kalau ada dua substituen yang berbeza untuk cyclic compound, bagi priority ikut alphabetical order lah. Okay. So, that's it I think. Allah, jatuh. Okay, this one. Ni homework awak, tolong buat. Okay. Jam kedua Miss panggil seorang-seorang nanti. Okay, last one I think. Okay, ni yang terakhir. Okay, let's say you encounter these two situation. Kita tengok situasi pertama. Awak ada segi 6. Segi 6 means 6 carbon lah. And you ada satu substituent. Substituent tu ada 4 carbon. So, kalau jumpa macam ni, means that your cyclohexane akan jadi parent. Kenapa dia jadi parent? Sebab dia ada 6 carbon. Dia ada 6 carbon. Yang kat luar ni 4 carbon je. Okay, so bagi priority pada cyclohexane. So, nama compound ni akan jadi, okay, kalau 4 carbon, nama dia adalah butyl cyclohexane. Ingat, kita tak perlu letak nombor sebab dia satu je substituent. Okey, tak perlu letak 1 butyl, tak perlu. Okey, situasi kedua, awak ada cyclic compound, awak ada straight chain. Sama je sebenarnya. Cuma kali ni straight chain awak lagi panjang. Okey, yang kat luar ni lagi panjang yang daripada cyclic. So yang kat luar tu akan jadi parent. So maksudnya kat sini tak semestinya kalau compound awak tu dalam bentuk cyclic, oh itulah parent. Tak. Awak kena tengok bilangan carbon. So kalau macam gini, kalau jumpa macam gini, so yang segi 4 ni nanti akan jadi substituent. So bila dia jadi substituent, nama dia akan jadi cyclobutyl, bukan cyclobutane. Cyclobutyl 6 carbon hexane. Nampak tak beza dia kat situ? So ini yang last kali yang awak kena tahulah untuk this subtopik. Okey, dah habis dah. Ada soalan nak tanya yang tak clear? Sebenarnya kan, apa-apa pun kena buat exercise. Okay, now, sementara nak tunggu hari kedua pula, jam kedua kita, Miss akan buat jam kedua maybe Miss tak janji lagi, berkemungkinan hari Jumaat malam. Okay, so sementara nak tunggu Jumaat malam tu, Miss harap semua orang dapat siapkan ni, yang nama-nama ni. Okay, so kalau baca je tak jadi tau. Kena buat exercise. Okay, I think that's all for tonight. So kita akan jumpa masa second hour nanti. So thank you. Assalamualaikum.